Isu perkahwinan Syamsul dengan Ira Kaza ni bagi saya sebenarnya boleh diselesaikan dengan baik. Pertama, nasihat saya kepada Syamsul adalah kalau boleh fikir elok-elok, right? Kalau terpaksa, bukan saya nak menggalakkan perceraian, kalau kita terpaksa bercerai dan kita terpaksa buat. Syamsul Yusof, saya tahu dia seorang, dia ada banyak persamaan dengan saya. Kita sama-sama gairah dengan kerjaya kita. Kalau kita nak pastikan dua-dua isteri kita, kalau kita bermadu kan, dua isteri, kita kena ada banyak masa. Okey, apa tujuan PC ini diadakan? Saya terpanggil untuk memberi nasihat sebagai seorang rakan kepada Syamsul Yusof, kerana saya rasa saya dan Syamsul Yusof ada banyak persamaan dan juga kepada semua rakyat Malaysia apabila kita berdepan dengan polemik orang berkahwin kali kedua. Apapun, pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada bekas isteri saya, Datin Hasmawati, yang telah bersusah payah bersama saya sebelum ini dan bersedia untuk move on. Saya doakan beliau akan dapat jumpa orang yang lebih baik daripada saya. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada isteri saya sekarang, yang muda, yang manja, Datin Tuan Nur Erni, kerana sanggup terima saya seadanya, tak banyak kerenah, tak banyak pening kepala dan faham kerjaya saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada keluarga saya dan juga keluarga mentua saya, dan juga keluarga bekas mentua saya dulu. Terima kasih kepada mereka semua yang telah bersama saya sebelum ni. Soalan kedua, mengapa DDNK terpanggil untuk mengulas isu perkahwinan Syamsul Yusof? Pertama, saya nak cerita, saya lihat sebenarnya pertama saya kesal dengan sikap-sikap netizen. Sikap netizen ni, kita tengok banyak netizen yang kadang-kadang dia tak beradab. Kadang-kadang banyak netizen ni dia mungkin dia banyak ragam. Ada yang positif, ada yang negatif, tapi banyaknya negatif. Jadi saya nak bagi mungkin sedikit nasihat kepada rakan saya Syamsul dan juga kepada isteri beliau sekarang, Ira Kaza. Pertama, tak semua komen tu kita perlu layan, kerana saya dah lalui saat ini. Kadang-kadang yang komen tu pun mungkin dia tak kenal kita. Ramai orang rasa dia orang berhak komen, tapi tak semua orang ada kapasiti untuk membuat komen yang baik. Banyak komen ni yang sengaja dibuat ni mungkin untuk memanaskan lagi benda yang terbakar. Mungkin sebab mereka rasa bosan dan sebagainya. Jadi apapun, kita kena ingat, komen yang negatif sebenarnya kadang-kadang bagus. Kadang-kadang dia boleh buatkan minda kita lebih matang. Dia boleh buatkan kita lebih refleksi terhadap diri kita, terhadap perasaan kita. Mungkin kita akan jadi lebih kerdil. Macam saya sekarang, Alhamdulillah, dengan isteri kedua saya rasa saya lebih matang. Saya lebih matang. Dan lepas saya kahwin ni, saya rasa hidup saya lebih fokus. Lebih fokus pada apa maksud kehidupan ni. Apa maksud kehidupan. Jadi terima kasih kepada netizen-netizen yang membuat komen-komen. Cuma kepada Ira Kaza dan juga Syamsul, kalau boleh elakkan konfrontasi lah. Elakkan konfrontasi. Tak payah komen semua, right? Lawan balik yang negatif tu dengan positif, right? Dan kalau boleh yang terbaik untuk kita move on adalah kita minta maaf, kita minta maaf dan kita maafkan semua orang. Sebab saya belajar benda tu masa zaman saya dulu. Saya ingat selepas perkahwinan saya yang besar kat Malaysia tu, right, kita ada sedikit ego. Saya ada sedikit ego, jadi kita panjangkan lagi benda tu. Sebenarnya kita kena rasa rendah diri, kita kena terima hakikat. Sejauh mana pun kita ni terkenal ke, kita kaya ke, jutawan ke, kita ada kedaifan. Kita ada kedaifan, dan kita harap apa yang berlaku pada kita boleh menjadi hikmah kepada orang lain. Isu perkahwinan Syamsul dengan Ira Kaza ni bagi saya sebenarnya boleh diselesaikan dengan baik.
Pertama, nasihat saya kepada Syamsul adalah dia kena tahu apa matlamat dia, apa matlamat kehidupan dia. Dia perlukan pasangan yang boleh menyokong matlamat kehidupan dia. Okay, mungkin saya tak tahu. Okay, Syamsul Yusof saya tahu dia seorang, dia ada banyak persamaan dengan saya. Kita sama-sama gairah dengan kerjaya kita. Kita sama-sama passionate dengan kerjaya kita. Kadang-kadang kita spend like more than 200% daripada time kita. Right? Saya tahu rakan baik saya ni, Syamsul Yusof, dia adalah, mungkin dia dengan saya, kita lelaki type A. Lelaki type A ni dia fikir achievement. Macam saya sentiasa fikir achievement. Kalau filem tu dia punya hobi, saya adalah trading. Saya trading. Trading tu adalah hobi saya, stock market trading. Kadang-kadang kita terlampau sibuk. Dan kita jadi type A. Bila jadi type A, kita tak banyak masa. Jadi saya nasihat kepada Syamsul, kita ada keinginan untuk maju. Jadi kita kena move forward, right? Dan kita kena never give up. Kita gigih. Syamsul dengan saya mungkin kita ada ciri-ciri orang agresif. Kita tak pernah give up. Kita tak boleh terima kegagalan. Okay, saya tak boleh terima kegagalan. Mungkin dalam life saya selama 40 tahun lebih ni, saya tak pernah gagal dalam hidup saya mungkin. Jadi bila saya bercerai itu, dia menyebabkan sedikit gangguan kepada saya. Tapi apapun, kita kena berfikir secara positif dan optimis. Saya harap Syamsul akan optimis, right? Pandangan saya, sebab kita lelaki type A. Mungkin agak sedikit sukar, agak sedikit sukar untuk ada dua orang isteri. Itu pandangan saya lah. Sebab pengalaman saya, kalau kita nak jadi, apa orang cakap, kita nak jaga dua-dua ni, dia susah sikit. Dia susah sikit sebab kita tahu kalau nak jaga dua isteri ni, kita kena faham dia. Kalau kita nak pastikan dua-dua isteri kita, kalau kita bermadu kan, dua isteri, kita kena ada banyak masa. Kita kena jadi active listener kan. Kita kena listen dua orang ni. Listen je tak cukup. Kita kena dengar, kita kena fokus apa dia cakap, and then kita kena balas balik and then kita kena ada, orang cakap apa nama ni, kena ada daya kontrol emosi yang tinggi. Kontrol emosi tu payah sikit lah. Sebab bila kita sibuk, at least dalam konteks saya lah, so kita kena ada self control. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang kalau dia melenting tu, kita kadang-kadang boleh jadi kena sabar banyak lah, kena banyak sabar. Jadi saya rasa mungkin nasihat kepada saudara Syamsul, pilihlah yang terbaik. Antara dua tu mungkin pilih yang terbaik. Sebab perempuan ni pun ada dua jenis. Satu jenis yang banyak pakai logik, okay? Satu lagi jenis yang banyak pakai emosi. Yang pakai logik mungkin dia lebih dominan, lebih agresif. Yang emotion tu mungkin dia lebih relax, lebih apa orang cakap, outgoing. Jadi susah kalau kita nak ada dua-dua ni sekali lah. Cuba nasihat saya kepada rakan saya Syamsul, kalau boleh fikir elok-elok, right? Kalau terpaksa, bukan saya nak menggalakkan perceraian, kalau kita terpaksa bercerai, then kita terpaksa buat. Kadang-kadang perceraian ni boleh membahagiakan kita lagi, lebih baik. Kadang-kadang perceraian ni bukan kiamat bagi saya. Perceraian ni bukan ending. Perceraian ni lebih, dia adalah permulaan kepada benda yang baik. Permulaan kepada satu perjalanan yang baik. Kadang-kadang perceraian ni pun boleh, banyak orang yang lepas bercerai lebih bahagia, lebih sukses, right? Kadang-kadang kita terpaksa buat. Contoh, kalau anak kita sentiasa dengar kita bergaduh setiap hari kan, mungkin tak elok. Mungkin bercerai itu bagus. Apapun, kepada saudara Syamsul, pilihlah yang terbaik. Pilih yang terbaik. Kita kena tahulah siapa yang lebih sayang pada kita. Bagi saya, prinsip saya senang.
kita kena sayang diri kita sebelum kita minta disayangi oleh orang lain. Itu tagline saya lah. Kita kena sayang diri sebelum kita minta kita disayangi orang lain. Maksudnya kita kena kenal diri kita, apa kita nak, kan? Dan kita kena cari pasangan yang boleh fokus dengan apa yang kita nak lah. Mungkin kita kena tahu siapa pasangan yang sayang pada kita. Tanda-tanda pasangan tu sayang pada kita, dia selalu buat kita happy. Itu pandangan saya lah. Dia terima kita seadanya, ambil berat tentang kita, selalu cemburu dengan kita, selalu mungkin pujuk kita. Orang lelaki suka lah kan, selalu pujuk kita. Itu tips saya lah kalau nak tahu siapa yang lebih sayang pada kita lah. Dan mungkin dengar cakap, kan, tak banyak gaduh, itu pandangan saya lah. Sebab saya dengan Syamsul, kita ada banyak persamaan. Kita type A, kita high achievement, kita sama-sama mungkin lah sama-sama nak hit sales 100 juta ringgit, macam Syamsul mat kilau 100 juta. Produk saya pun alhamdulillah 100 juta ringgit juga setahun. Jadi kadang-kadang kita banyak masa kat luar, kita banyak masa, jadi kita perlukan seorang isteri yang mungkin tak pening kepala kita lah, macam tu lah, lebih kurang yang boleh terima kita seadanya dan tak banyak gaduh. Dan saya rasa terima kasih lah kepada isteri saya sekarang ni. Mungkin dia tak banyak kerana, dia tak berlakon bila berkomunikasi dengan saya bagus, dan dia bagi saya, sebab mungkin dia muda, dia dengar cakap dan benda tu bagi saya melegakan saya lah, dan dia relax, dia outgoing. Jadi itu senang lah untuk kita terima. Tapi kepada netizen ni saya mohon lah, netizen supaya mungkin kita jangan seronok dengan masalah orang. Kadang-kadang kita seronok masalah orang. Banyak yang saya tengok komen-komen saya, isteri saya sekarang, malah Ira Kaza, banyak komen-komen netizen ni yang ekstrim. Ekstrim, sampai mengganggu, boleh membuat kemurungan, khususnya kepada isteri lah. Oh, lelaki ni kurang sikit, kadang boleh buat kemurungan, kadang-kadang boleh buat seseorang tu buat sesuatu yang ganas lah. So kalau boleh netizen tu lebih beradab, jangan libatkan keluarga dia, mak ayah dia, hobi dia, itulah. Saya mohon netizen lebih matang lah. Dan kita pun kadang-kadang kalau kita dapat komen negatif, kita jangan lihat komen negatif, kan. Kita lihat komen positif. Komen positif kadang banyak, kan, tapi kita fokus komen negatif tu je, kan. Itulah yang berlaku. Okey, soalan seterusnya, nombor 4. Apakah DNK merasakan mesej yang diupload oleh bekas isteri dituju kepada DNK? Saya tak ada komen kat situ, right? Apa pun mesej yang dibagi pada saya ucapkan terima kasih. Dan saya berharap dia akan memberi kebaikan kepada kedua-dua pihak lah, matangkan saya dan juga kepada beliau. Mengapa bekas isteri tiba-tiba mengulas isu rumah tangga Syamsul Yusof? Adakah kerana dia mengalami peristiwa yang sama? Saya tak sure. Mungkin ada persamaan di situ, mungkin ada persamaan. Tapi apa pun, kita kena optimistik. Bagi saya, yang lepas kita tak boleh pusing balik. Yang lepas kita tak boleh pusing balik. Yang future kita tak tahu apa berlaku, kan? Future kita tak tahu apa berlaku. Yang lepas kita tak boleh pusing balik. So nasihat saya, kita kena live the moment. Kita kena happy dengan apa yang berlaku sekarang. Walaupun kita banyak masalah ke tak, mesti ada something yang boleh buatkan kita happy. So kita kena happy apa yang berlaku sekarang lah. Kepada Ira Kaza, kepada Syamsul, kepada Puteri Sarah, selesaikanlah tu dengan yang baik lah, dengan baik-baik. Sebab masalah ni tak boleh selesai seorang-seorang. Dulu yang berlaku pada saya ni, kita masing-masing ego. Mungkin saya ego lah, mungkin saya ego, jadi itu yang berlarutan. Tapi kita harap masalah tu boleh selesaikan elok-elok. Kalau Syamsul rasa dia nak kekalkan dua-dua, maka berkomunikasilah dengan mak ayah. Sebab bagi saya restu mak ayah penting sangat-sangat lah. Tapi kalau rasa dia dah pilih salah seorang, maka settlekanlah seadil-adilnya. Sebab benda itu akan menyebabkan, bagi saya dia akan menyebabkan distraction, beban kepada emosi kita untuk kita pergi jauh dalam kerjaya lah. Ya, saya setuju suami sepatutnya menjadi seorang pelindung. Tetapi saya juga rasa isteri
kena mensyukuri kebaikan suami. Walaupun suami itu hanyalah 5 tahun ataupun 6 tahun, dia kena mensyukuri kebaikan suami dan dia kena jaga maruah suami dan bekas suami. Satu lagi benda saya nak komen adalah orang corporate macam saya dengan Syamsul ni susah sikit bagi saya lah untuk bermadu sebab persepsi masyarakat lah. Ramai yang cakap bila dah kaya kita nak cari lain kan. Cuma kadang-kadang orang tak tahu apa berlaku kan. Sebab kalau ulama masyarakat boleh terima, tapi kalau corporate ni dia susah sikit, especially those yang jutawan, multi jutawan. Kalau dia nak kahwin dua, biasanya akan ada komen-komen yang tak baik lah. Kononnya lelaki tu nak cari lain, ataupun isu penyondol. Isu-isu penyondol ni pun kadang-kadang saya rasa digembar-gemburkan. Penyondol maksudnya apa? Langgar, rempuh kan. Lembu, kepala lembu tu rempuh dan langgar. Saya tak fikir mana-mana isteri kedua menyondol suami. Dia mestilah ada bertepuk dua tangan, dan mestilah ada, mungkinlah ada bibit-bibit sayang dan cinta yang setengah orang kata accident. Kan kita tak boleh kita tak ada daya nak tolak tu. Kadang-kadang kita sayang. Apapun bagi saya rasa ni semua jodoh. Kita terima itu sebagai jodoh. Kalau tak ada jodoh, takkan kahwin. Kan? Malah kalau tak ada jodoh, kita mungkin tak berpanjang. Kita kena faham konsep jodoh. Dan hikmah berkahwin ni bagi saya adalah untuk memberi kebahagiaan kepada kita. Kita pilih apa yang terbaik, right? Kena ada kerjasama antara suami, isteri, dan bagi saya keluarga. Keluarga. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada keluarga mentua saya sekarang ni yang cool, yang tak berpihak mana-mana. Kalau kita orang gaduh-gaduh, dia sentiasa neutral. Keluarga mentua saya sekarang so dia apa orang cakap, dia anggap anak sebagai menantu, menantu sebagai anak. Jadi gitu. Jadi saya ucap terima kasih lah kepada keluarga mentua saya, dan isteri saya sekarang pun saya ucap terima kasih kerana dia faham saya. Walaupun usia tu 22 tahun lebih muda, tapi kadang-kadang bila dia lebih muda tu dia tak banyak, mungkin tak banyak kerana dia orang cakap apa, easy going, relax, dia ikut je apa kita nak. Saya rasa mungkin itu mungkin memberi sedikit kesegaran kepada orang-orang mungkin yang sibuk di luar lah, gitu. Apa pun kita doakan yang terbaik lah. Cuma saya sedikit terkilan dalam kes saya lah. Saya mungkin tak sempat berjumpa dengan keluarga bekas isteri saya untuk mungkin mohon maaf, untuk berkomunikasi di sebab masalah itu. Jadi saya harap di sini saya mohon maaf lah kepada keluarga bekas isteri saya, dan juga kepada mungkin keluarga saya ataupun keluarga mentua saya sekarang, jika ada ribut-ribut ni mengganggu kehidupan mereka. Dan benda yang saya paling penting sebagai seorang suami dan bekas suami adalah anak. Anak. So kalau kita dah decide kita nak bercerai, kita stick dengan tu, move on, tapi pastikan kita beri nafkah secukupnya kepada anak kita, masa depan dia, jadi ayah yang baik, dan settle dengan bekas isteri kita seadil-adilnya. Dan yang terakhir adalah saya ingat dia kena apa orang cakap, jaga maruah keluarga lah. Jaga maruah keluarga itu penting lah. Saya tak menggalakkan perceraian, tapi saya rasa kadang-kadang cerai ni boleh menjadi penyelesaian yang baik, supaya kita boleh fokus apa yang kita nak buat lah. Mungkin matlamat hidup kita. Dan pengalaman saya bila saya berkahwin yang kali kedua ni, saya jadi mungkin saya buat sesuatu yang saya tak pernah buat sebelum ni. Contoh, kalau dulu kurang solat, sekarang jaga solat, alhamdulillah. Kalau dulu jarang pergi kuliah agama, sekarang mungkin dah mula kuliah agama. Yang buruk-buruk tu dah mula tinggal. So mungkin itu benda yang lebih baik bagi kita lah. Kita tak salahkan bekas isteri pertama kita. Mungkin perjalanan hidup tu mengajar kita
perjalanan hidup tu mengajar kita. Jadi saya nasihat kepada Syamsul, untuk pandangan saya lah, pandangan saya, mungkin pilih salah seorang lah, pilih salah seorang, dan move on, pilih salah seorang, move on, dan fokus matlamat dia lah, matlamat dia. Dan mudah-mudahan siapa yang dia pilih tu boleh membantu dia untuk hidup lebih bahagia. Kepada mereka semua, rakyat Malaysia, rakyat Malaysia, okey, pertama saya harap semua orang memandang perceraian yang tak dapat dielakkan ni sebagai satu yang positif. Okey, jangan lihat perceraian itu sebagai negatif saja, sebab kadang-kadang perceraian ni ada banyak hikmah dan dia boleh memberi lebih banyak kebahagiaan selepas daripada perceraian, ya. Walaupun kadang-kadang kita dah bertahan hidup lama, tetapi kadang perceraian tak dapat dielakkan. Cumanya kita kena berhenti bercakap tentang aib. Bila kita bercerai ni, jangan cerita aib masing-masing, sebab benda tu akan memanjangkan lagi polemik, dan yang akan luka dalam diam adalah anak kita. Anak kita satu orang nanti dia akan faham lah. Perceraian ni kadang-kadang kita tak dapat elakkan. Mungkin orang cakap kerja-kerja syaitan, mungkin. So kita istighfar lah, kita istighfar. Yang penting tak ada dendam, tak ada permusuhan, dan kita kena lihat kekurangan diri kita. Perceraian ni kita lihat apa kekurangan diri kita. Kita jangan salah antara satu sama lain, jangan buka pekung di dada. Okay, kita sangka baik, move on, dan buang ego, especially lelaki lah. Lelaki ni ada banyak ego. Kadang-kadang lelaki tak perlu menang setiap waktu. Saya belajar ni mungkin nasihat saya dengan rendah diri lah, kepada saudara Syamsul. Kita tak payah ego sebagai seorang lelaki. Kita tak payah menang setiap waktu, buang ego kita, settle seadil-adilnya, buat keputusan cepat. Mungkin ada yang terluka, tapi kalau itu yang terbaik, we have to do it, kan? Dan jangan berdendam, jangan buat permusuhan, dan pilihlah yang lebih menyayangi kita. Tanda-tanda sayang apa tadi? Selalu buat kita happy, terima kita seadanya, ambil berat, selalu pujuk kita, kan? Mungkin selalu cemburu kita, contoh. Itu tips-tips lah, nak tahu siapa lebih sayang kepada kita. Last kali saya nak ucapkan terima kasih kepada isteri saya yang tak banyak kerenah, yang cantik, yang manja, yang lebih muda tu. Dengar cakap, kan, tak banyak gaduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih bahagia dan kita menjadi model kepada orang lain lah, kepada orang lain. Dan kepada bekas isteri pertama saya ucapkan terima kasih yang telah mungkin telah bersusah payah pada kita, tapi kita tak ada jodoh yang panjang. Harap-harap kita move on, dan kita doakan anak kita, anak saya Muhammad Alif Haikal, akan jadi anak yang soleh. Walaupun kita tak bersama, tu tak bermakna kita tak boleh bela anak kita dengan baik. Itu yang paling penting lah.